Okey, soalan 8 yang berkaitan tentang vektor. Soalan A Roman 1 dia minta PA. So maklumat ni telah kita dapat melalui soalan yang telah diberikan. So PA kita boleh ambil PO tambah dengan OA. So PO ni negatif 4Y dan OA ialah 3X. Sebab OQ ialah 5X. So dan kita dapat OA ialah 3. So yang AQ ni ialah 2. Sebab dia tu punya total OQ ialah 5. Then kita next Roman 2 A OB. OB, jadi kita boleh ambil OP campur dengan PB. OP ialah 4Y tambah dengan PB. PB, sini dia nyatakan PQ sama dengan 3 PB. So kita boleh cari PB sama dengan 1/3 PQ. So 1/3 PQ 4Y tambah 5X. So darab masuk 4/3Y tambah 5/3X. So ini kita kasih masuk ke dalam sini. Dan 1/3 ni darabkan masuk ke 4Y tambah 5X. Dan dapat 4Y tambah 4/3Y tambah 5/3X. So 4Y tambah 4/3Y ni kita boleh calculate langsung terus. Dan kita dapat 16/3Y tambah 5/3X. Soalan B. Jika OC sama dengan HOB dan PC sama dengan KPA dengan keadaan H dan K ialah pemalar, cari nilai H dan K. So, yang ini dia minta kita cari nilai H dan K. So, OC ni sama dengan H, iaitu OB. OB kita telah dapat iaitu 16/3Y tambah 5/3X. So, dapat begini. Dan PC sama dengan K PA. So PA pun kita sudah dapat iaitu negatif 4Y tambah 3X. So 4C tambah CO sama dengan PO. So PC ni PC K ini darab masuk. So 3K dan negatif 4K. CO H ni darab masuk, jadi negatif 5/3H dan negatif 16/3H. Sebab ini OC, tetapi di sini CO, so dia jadi negatif. PO ialah 0 dan negatif 4. So akan dapat jawapan 3K tolak 5/3H sama dengan 0 dan negatif 4K tolak 16/3H sama dengan negatif 4. Soalan terakhir diberi bahawa X sama dengan 5 unit dan luas segitiga OPA ialah 90 unit. Kirakan jarak serenjang dari P ke OQ. So OPA ni kita tahu dia punya luas segitiga ialah 90 unit. Dia telah nyatakan dalam soalan. Dan X tu ialah 5 unit. So 5X ni OQ kita boleh total up, dia jadi 25 unit. Dan OA ialah 15 unit dan AQ ialah 10 unit. So kita guna formula segitiga luas 1/2 darab base and height sama dengan 90. 90 tu ialah luas segitiga yang telah dinyatakan dalam soalan. So 1/2 darab 15 sebab base kita sudah dapat iaitu 15 unit. Tapi kita tidak tahu nilai bagi height, luas segitiga itu. So kita boleh calculate. Kita dapat H ialah sama dengan 12 unit. Okey, soalan 9 yang berkaitan tentang linear law, iaitu hukum linear. Okey, soalan pertama. Kita perlu tukarkan nilai dalam jadual 9 kepada log 10x dan log 10y. So senang saja, log 10 dan kita ambil satu nilai daripada x iaitu 1.5 and you get 0.18.
Dan untuk nilai log 10 Y ambil satu nilai dan 0.98. Okey. Dan seterusnya soalan seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Saya sudah lukis dia sebegini. Di mana paksi Y saya ialah 0.52. Soalan B, menggunakan graf PA, cari nilai P dan Q. Okey, P kita ambil macam mana mau dapat nilai dia. So, kita ambil equation ni dari soalan yang telah diberikan. Y sama dengan P X kuasa 2Q. So, tukarkan log 10Y. 2Q ni ke depan. 2Q log 10X tambah dengan log 10P. So, log 10P ni kan saya sudah bilang, saya sudah nyatakan bahawa paksi Y saya ialah 0.52. So, 10 0.52 dan saya dapat 3.31. P saya ialah 3.31. Q pula 2Q sama dengan 2.14. Yang ini saya ambil dari titik yang ini, iaitu 0.65 2.14, dan yang ini iaitu 0.18 0.98. Titik pertama dan titik ke 5. Jadi saya tolak, Q saya dapat 1.23. So B, dia minta Y apabila X sama dengan 3.2. So kita kasih masuk saja. P itu 3.31, X itu 3.2 seperti yang dinyatakan dalam soalan, dan 2Q itu 1.23, dan dapat jawapan calculate 57.88. Okey, saya akan jelaskan tentang soalan 8, 9 dan 13 yang berkaitan tentang vektor, linear law dan index number yang terdapat dalam soalan kertas 2 Kedah. So, soalan 13, dia minta untuk cari hitung harga 1 kg santan pada tahun 2018 jika harganya pada tahun 2019 ialah RM7.50. So, kita tahu harga pada tahun 2019 iaitu RM7.50. So, kita darab dengan 100 sama dengan 96, iaitu indeks harga bagi indeks harga pada tahun 2019 berasaskan tahun 2018. So, dapat dengan 7. So, dapat RM7.81. So, kita 750 bahagi dengan 1,000 sebab dia minta 1 kilogram santan. Tapi dia nyatakan situ 750 gram kuantiti. So, darab dengan RM7.81, kita dapat harga untuk 1 kilogram santan pada tahun 2018 iaitu RM5.86. Soalan Roman 2, iaitu dia minta indeks harga bagi beras pada tahun 2020 berasaskan tahun 2018. So, kita susun tahun secara teratur, iaitu 2018, 2019, 2020. So, kita tahu indeks harga pada tahun 2019 berasaskan tahun 2018 ialah 80, dan indeks harga tahun 2020 berasaskan tahun 2019 ialah 120. So, darab 100 sama dengan 80 darab 120, kita akan dapat 96, iaitu indeks harga pada tahun 2020 berasaskan tahun 2018. Soalan B Roman 1, dia minta cari nilai X. Dia telah nyatakan indeks gubahan bagi kos nasi dagang itu dalam tahun 2020 berasaskan tahun 2019 ialah 110. So,
110 ini sama dengan kita darab yang nombor yang telah dinyatakan dalam jadual 1. 120 darab dengan pemberat dia, setiap pemberat yang telah dinyatakan 1000 tambah 1, dan seterusnya. Setelah itu bahagi dengan pemberat yang dinyatakan, yaitu 1750, 1000 dan 250. Calculate, dan kita akan dapat X ialah sama dengan RM97.75. Soalan terakhir, dia minta untuk hitung harga jualan bagi nasi dagang pada tahun 2020 jika keuntungan daripada sebungkus nasi dagang tersebut ialah 50% daripada harga jualan. So, indeks harga pada tahun 2020 berasaskan tahun 2019 ialah 110. Kita tahu harga kos nasi dagang pada tahun 2019 ialah RM5. So kita mau cari kos nasi dagang pada tahun 2020. So darab dengan 100. Jadi kita dapat kos nasi dagang pada tahun 2020 ialah RM5.50. So 150 ini menunjukkan untung 50%. Darab dengan harga pada tahun darab dengan kos nasi dagang pada tahun 2020 yaitu RM5.50. Kita akan calculate dan dapat RM8.25.